Namun saya merujuk pada kenyataan Ibu Ahmad Menteri apabila menyebut bahawa ketidakstabilan politik di antara punca kepada pencapaian sukan C. Saya rasa ramai yang kurang faham dengan kenyataan ini, kerana kalau kita melihat dengan menyebut beberapa negara, Kenya, Cuba dan Serbia, politik mereka tidaklah lebih stabil daripada kita, tetapi dari sudut sukannya mereka agak perform. Itu tidak menyebut lagi Palestin yang negara berperang, tapi pasukan bola sepaknya ranking lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi soalannya, kalau Ibu Ahmad Menteri menyebut ketidakstabilan politik itu menyebabkan pencapaian dalam sukan itu terjejas, apakah yang dilakukan oleh Ibu Ahmad Menteri untuk masa ke depan bagi memastikan bahawa apa jua yang berlaku di dalam politik tidak menjejaskan sukan, kerana sukan ini milik semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, saya sudah jangka soalan ini akan timbul. Jadi saya sudah bersiap sedia, kerana setiap kali saya berucap, saya mempunyai latar belakang undang-undang, dan saya pastikan setiap kali saya berucap saya ada fakta. Itu sebab bila saya sebut ketidakstabilan politik itu, saya telah sekarang saya mempunyai peluang untuk menjelaskan isu ini. Negara-negara yang disebut oleh Yang Berhormat bukan yang bertanding di Sukan C. Saya nak ambil contoh untuk kita di sini, ya, untuk kita di sini, sukan prestasi tinggi. Jangan ketawa, kerana nanti saya ada fakta sini untuk membuktikan bagaimana pencapaian atlet kita memang terganggu. Okey, dalam 4 tahun yang lepas kita telah bertukar 3 Perdana Menteri dan 3 Menteri Belia dan Sukan. Sejak Mei 2013, Menteri KBS pada masa itu, KJ, mempunyai 61 bulan untuk buat persiapan sukan-sukan. Julai 2018, Syed Saddiq mempunyai hanya 20 bulan untuk membuat persiapan sebelum langkah Sheraton berlaku. Kemudian Rizal Merican 18 bulan. Peja Faizal Azumu dengan izin 16 bulan. Dalam 4 tahun 3 menteri bertukar-tukar, dan setiap kali kita bertukar ada penukaran board members dengan izin, bajet juga, dan fokus. Saya nak petik satu peristiwa sahaja khas, ya, untuk ini. Dalam butiran bajet 2022 yang dibentangkan pada Oktober 2021, tidak ada dinyatakan peruntukan yang diberikan untuk program podium bagi tahun 2022. Ini telah menyebabkan pihak Majlis Sukan Negara terpaksa menyusun semula program persediaan atlet ke arah tamasya sukan utama bagi tahun 2022, antaranya Sukan C Vietnam, Commonwealth Games, Birmingham Games, Asian Games, dan untuk China. Untuk tahun ini Asia Games. Kesannya seramai 220 orang atlet tidak dapat meneruskan latihan memandangkan tiada peruntukan khusus diberikan untuk pelaksanaan program latihan senior di bawah program podium. Pada masa yang sama, MSN terpaksa mengagih dan menggunakan peruntukan dalaman bagi memastikan elang latihan atlet dan gaji jurulatih diteruskan tanpa penangguhan untuk tidak menjejaskan prestasi atlet yang sedang dalam latihan. Keadaan ini berlarutan bagi tempoh 2 bulan dari Januari hingga Februari 2022. Kementerian mengambil inisiatif memohon kepada Kabinet untuk mendapatkan peruntukan program podium dan telah dipersetujui di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 240 juta dari tahun 2022 hingga 2025, iaitu 60 juta setahun pada 23 Februari 2022. Setiap kali kita ada perubahan seperti ini, apabila ada elang tertangguh dan gaji jurulatih juga tertangguh kerana bajet ini tak ada. Okey, ini memberi kesan kepada latihan mereka kerana ada yang perlu ke luar negara, dan saya ada bincang dengan atlet dan persatuan. Betul mereka menyatakan dalam 4 tahun ini sementara kita sibuk di sini berpolitik dan negara-negara jiran kita telah maju ke hadapan. Okey, untuk saya senang menjawab, saya boleh sahaja bagi semua beban jawapan dan alasan saya letak pada Persatuan Sukan Kebangsaan. Tapi saya percaya itu adalah tanggungjawab, tindakan yang tidak bertanggungjawab kalau saya tidak menyebut bahawa keadaan politik di Malaysia juga telah memainkan peranan. Salah satu faktor, saya bukan kata semuanya adalah kerana ketidakstabilan politik, tetapi kita mesti memperakui dalam 4 tahun yang lepas, selepas langkah Sheraton, memang ada banyak usaha yang kerajaan telah lakukan pada masa itu untuk membantu ekonomi, untuk membantu pendidikan. Semuanya terganggu
kerana ketidakstabilan politik. Itu adalah fakta dan saya telah berikan dan direkodkan dalam Hansard. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, mengikut Peraturan Mesyuarat 24A5, tempoh masa setiap pertanyaan menteri adalah dihadkan kepada 10 minit. Jadi soalan tambahan seterusnya, saya minta yang berhormat yang bertanya ringkaskan soalan dan yang berhormat menteri ringkaskan jawapan. Saya jemput yang berhormat Muar. Terima kasih. Isu kesuntukan dana akan berterusan. Lazimnya Kementerian Belia dan Sukan ini akan jadi kementerian yang terakhir mendapat dana tambahan dan kementerian yang pertama ditolak dana apabila negara melalui situasi kegawatan ekonomi ataupun masa zaman pandemik. Persoalan saya, pada tahun 2019, selepas perundingan dibuat bersama dengan syarikat Coca-Cola, khususnya dengan Kementerian Kewangan yang berada di depan dengan saya ini, dengan Perdana Menteri pada masa tersebut, kerajaan telah pun bersetuju untuk menyalurkan dana khas 30 juta ringgit setiap tahun melalui cukai gula yang diperkenalkan untuk memastikan bahawa KBS sentiasa ada dana yang khusus yang disalurkan untuk tujuan pembangunan sukan. Persoalan saya, selepas kerajaan bertukar, apa jadi kepada dana khas melalui cukai gula yang berjumlah 30 juta ringgit setiap tahun ini? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Muar. Saya sebenarnya ada tanya mengenai dana-dana ini dan saya telah difahamkan selepas yang berhormat tidak lagi menjadi menteri, dana itu tidak disalurkan kerana itu berbentuk one-off sumbangan tersebut, cukai tersebut. Jadi kita sedang mencari usaha sekarang untuk membanyakkan lagi dana. Saya nak jawab sekejap saja Pasir Mas tadi, apakah langkah yang kita akan lakukan untuk pastikan ketidakstabilan politik ini tidak akan mengganggu prestasi atlet kita. Kita telah wujudkan Jawatankuasa Road to Gold dan kita telah masukkan bekas atlet Persatuan Sukan Kebangsaan dan juga administrator sukan yang berpengalaman untuk pastikan walaupun menteri berubah, kalau ada sekali lagi, tetapi saya percaya dengan majoriti kuat di Parlimen tidak akan berlaku dalam jangka masa 5 tahun ini. Kita boleh bekerjasama dengan Majlis Olimpik Malaysia, co-chair Olympic Council dan bersama-sama membina satu langkah 2 cycle Olimpik untuk bantu atlet kita berlatih dan mendapatkan infrastruktur yang mencukupi. Dengan adanya co-chair Majlis Olimpik Malaysia, walaupun tak ada menteri, jawatankuasa itu tetap boleh berjalan untuk pastikan tidak ada lagi gangguan kepada latihan atlet kita. Terima kasih. Menteri, bahasa mudahnya menteri, jangan Dulu tepuk langat. atap. Jangan tepuk Lu nak atap. sila duduk. Jangan tepuk atap. Saya jemput Tuan Law Su Fui, Tawau. Terima kasih Puan Yang Terpertua.